Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke YouTube channel Cikgu Norma. Di video kali ini, saya akan membicarakan tajuk bernama Bicara Inspirasi bagi Menghasilkan Rancangan Pengajaran Tahunan berdasarkan Penjajaran Kurikulum 2.0 yang dikeluarkan oleh BPK khusus untuk mata pelajaran perniagaan tingkatan 5. Guru-guru sekalian, Panduan Penjajaran Kurikulum 2.0 menyatakan dokumen ini menyusun semula kandungan, pedagogi serta pentaksiran berdasarkan hasil pembelajaran yang dihasratkan bagi memenuhi keperluan khusus mata pelajaran walau dalam apa jua keadaan. Dan penjajaran dibuat oleh BPK bagi menjelaskan kemahiran yang perlu diutamakan sahaja. Jika cukup masa di bilik darjah, boleh sahaja kita guna di SKP yang asal. DPK bukan sukatan baru, tetapi diambil dan disusun semula daripada di SKP sedia ada, bertujuan untuk memudahkan rujukan kita semua. Dan penjajaran ini terbahagi kepada 3 bahagian yang dipanggil kandungan asas, ringkasannya KA, kandungan tambahan KT dan kandungan pelengkap iaitu KP. Dibuat bagi rujukan untuk kita melaksanakan pembelajaran secara teradun. Jika masa PDP mencukupi, tak jadi masalah cikgu-cikgu, boleh saja kita ajar semua kemahiran secara bersemuka. Sekali lagi, saya akan menyatakan kembali apa yang terkandung di dalam DPK 2.0. KA, dia akan menerangkan kepada kita bahawa kita perlu melaksanakan pengajaran supaya calon ataupun pelajar mendapat pengetahuan, kemahiran dan nilai asas yang perlu dikuasai murid untuk meneruskan pembelajaran ke peringkat seterusnya. Ini dianggap sebagai kandungan wajib cikgu-cikgu. Seterusnya, kandungan tambahan KT adalah peringkat pengetahuan, kemahiran dan nilai yang menyokong kandungan asas. Dan seterusnya, kandungan pelengkap KP, pengetahuan, kemahiran dan nilai yang melengkapkan atau mengharmonikan kandungan asas. Rumusan awal DPK 2.0. Kandungan asas mesti diajar secara bersemuka. Kandungan tambahan dan pelengkap boleh diajar secara online melalui peranti Google Classroom, WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Bagi kandungan tambahan dan kandungan pelengkap boleh diajar bersemuka jika ada masa seperti tahun lepas. Walau bagaimanapun, kita selaku guru-guru di bilik darjah mesti mengutamakan untuk menghabiskan kandungan asas terlebih dahulu. Dalam keadaan sekarang, nampaknya PKP berlanjutan. Nampaknya kandungan asas juga cikgu-cikgu perlu dilaksanakan secara PDPR. Bagaimana dengan rancangan pengajaran tahunan tahun ini, cikgu-cikgu? Untuk tahun ini, kita mestilah menghasilkan rancangan pengajaran tahunan yang baharu mengambil kira dokumen penjajaran kurikulum 2.0. Dengan memasukkan takwim 2021, kita naklah tagging, label KA, KT, KP dan masukkan cadangan aktiviti penjajaran kurikulum dan cadangan pembelajaran teradun iaitu modular. Dan sangat penting untuk kita faham yang mana satu KA, KT dan KP di dalam RPT nanti. Manakala pembinaan RPH boleh dibuat seperti biasa, seperti yang kita telah laksanakan dan setakat ini belum lagi ada syarat wajib untuk kita menulis KT, KA dalam RPH. Cuma digalakkan cikgu-cikgu sekalian boleh menulisnya bagi memudahkan rujukan guru bila kita menyediakan RPH nanti. Sekarang kita lihat DPK tingkatan 5 untuk perniagaan. Tajuk 3.0 sumber perniagaan. Standard pembelajaran dibahagikan kepada kandungan asas, kandungan tambahan dan kandungan pelengkap.
Namun untuk tingkatan 5 ni dia hanya dibahagi kepada KA dan KT sahaja. Dan cikgu boleh lihat untuk tajuk ini terdapat 3 standard pembelajaran yang diletakkan sebagai kandungan asas dan 3 lagi diletak sebagai kandungan tambahan, yang mana kita kena pegang kepada kefahaman bahawa kandungan asas tu wajib dihabiskan di bilik darjah, dan kandungan tambahan tu adalah kaedah pembelajaran yang fleksibel yang boleh dilakukan di rumah cuma dalam keadaan PKP yang berlanjutan. Kemungkinan kandungan asas juga secara pembelajaran atas talian. Dalam TPK juga ada dinyatakan panduan pengurusan sekolah bahawa pihak sekolah melalui jawatankuasa kurikulum sekolah akan memaklumkan kandungan surat berkaitan dengan pelaksanaan dan berlakunya penjajaran semula. Dan melalui jawatankuasa kurikulum juga akan merangka jadual waktu persekolahan dan peruntukan jam minimum yang perlu dipatuhi. Dan kita yang berada di peringkat panitia mata pelajaran akan bermesyuarat untuk mengesan dan mengenalpasti tahap penguasaan murid berdasarkan pembelajaran yang lalu. Seterusnya, panitia mata pelajaran akan mengadakan perbincangan dalam bentuk PLC, berbincang untuk bagaimana mengenalpasti kandungan kurikulum yang terkesan dan rancang intervensi berdasarkan asas pertimbangan berikut. Adakah kandungan yang tidak sempat dilaksanakan, maka akan berlakulah sisipan ataupun defisit pembelajaran pada tahun lalu. Yang kedua, keterlibatan PDPR murid yang sangat rendah, iaitu tentang keupayaan mereka, keluarga mereka yang terhad sumber pembelajaran secara maya, gadget dan tahap penguasaan murid yang masih rendah. Dan seterusnya, panitia mata pelajaran akan merancang pelaksanaan kurikulum yang menggunakan kurikulum yang dijajarkan dan membuat RPT seperti mana yang saya taklimatkan sekarang. Dan di peringkat ke-6, Jawatankuasa Kurikulum Sekolah akan memantau struktur yang berterusan serta membuat penambahbaikan bagi meningkatkan mutu PDP dan PDPR. Seterusnya, memberi panduan kepada guru-guru bagaimana kaedah PDP dan penyediaan bahan pembelajaran yang sesuai. Cikgu-cikgu, apakah dokumen yang diperlukan untuk membina RPT berdasarkan DPK 2.0? Secara umumnya, terdapat 3 dokumen yang wajib ada di tangan cikgu. Pertama, takwim persekolahan yang dibuat mengikut negeri dan sekolah masing-masing. Yang kedua adalah DSKP tingkatan 5 perniagaan. Yang ini adalah kitab wajib yang kita kena ikut setiap tahun. Dan yang ketiga adalah DPK bersesuaian dengan permasalahan cikgu pada peringkat tadi. Sekiranya di sekolah cikgu masih ada defisit pembelajaran pada tahun lalu, iaitu ada tajuk-tajuk yang belum dihabiskan, bermakna kita perlu menggunakan DPK tingkatan 5 dengan sisipan tingkatan 4. Jadi di sini diandaikan cikgu-cikgu tidak ada masalah defisit pembelajaran tahun lepas, maka kita akan gunakan DSKP yang tingkatan 5 serta DPK perniagaan tingkatan 5. Proses merungkai kurikulum. Bagi guru-guru baru, saya ingin berkongsi sedikit tips bagaimana kita nak membina RPT. Pertama, cikgu-cikgu semua perlu fahami DSKP, bahawa dalam DSKP terkandung standard kandungan, standard pembelajaran dan standard prestasi. 3 perkara ini sangat penting. Yang kedua, bila kita membina RPT, pemetaan topik mesti berdasarkan jumlah minggu setahun. Dan yang ketiga, kita akan terjemahkan hasil daripada RPT tersebut dalam penulisan RPH yang disusun semula, standard kandungan dan standard pembelajaran yang menilai pengetahuan, kemahiran, nilai dengan objektif dan strategi PDP. Seterusnya, perkara wajib yang kedua dalam RPH adalah aktiviti strategi yang sesuai. Dan yang ketiga, kaedah pentaksiran berdasarkan objektif pembelajaran. Dan seterusnya dilaksanakan di bilik darjah. Dan kita akan melaksanakan pentaksiran yang biasanya kita panggil sebagai PBD, pentaksiran bilik darjah yang bersesuaian dengan keupayaan calon selepas kita mengajar, iaitu standard prestasi. Baik, langkah seterusnya dalam merungkai kurikulum adalah memastikan RPT yang akan disediakan nanti
mengandungi standar kandungan, standar pembelajaran dan standar prestasi ke dalam RPT dan akan diterjemahkan ke dalam RPH mengikut keupayaan murid semasa pelaksanaan PDP. Dan kita akan menggunakan kaedah pedagogi yang bersesuaian bagi mencapai objektif pembelajaran. Jadi 3 perkara yang wajib sangat dipegang di dalam RPT ni adalah guru mesti menyediakan lajur, standar kandungan, standar pembelajaran dan standar prestasi di samping takwim minggu serta catatan di sebelah kanan. Jadi, rancangan pelajaran atau pengajaran tahunan ini akan disediakan dengan mempunyai pemetaan topik berdasarkan jumlah minggu setahun, iaitu sebenarnya dalam tahun 2021 ni ada 42 minggu. Dan kerana sekarang ni kita akan modularkan berdasarkan dokumen penjajaran, maka sebaik-baiknya RPT yang disediakan adalah secara modular, di mana kita tidak akan mengikut urutan di SKP sebenar bagi memastikan mengambil kira keperluan semasa yang akan saya tunjukkan pada slide seterusnya, di mana mengambil kira peruntukan masa, mengaplikasi kemahiran 4K1N, memilih strategi bersesuaian dalam pengajaran kemahiran PAK 21. Jadi di sini RPT kita akan mengikut kaedah modular bagi disesuaikan dengan kerja khusus SPM pada bulan April. Kawan-kawan sekalian, kalau kita lihat pada slide ini, dia menunjukkan keadaan RPT tahun ini, 2021, tanpa ada tagging dokumen penjajaran kurikulum. Bagaimana kita dapat tahu? Melalui apa yang terpapar di sini, kita dapati standar pembelajarannya tidak ada tagging sama ada dia kandungan, asas, kandungan tambahan atau pelengkap. Ya? Dia sama saja seolah-olah tidak ada berlakunya penjajaran kurikulum. Jadi ini adalah tanpa tagging. Kita boleh lihat keadaan dia adalah sama seperti tahun-tahun yang tidak ada DPK. Dan sebagai peringatan mesra kepada semua, RPT ini akan disediakan mengikut pendekatan modular bukan secara linear kerana tidak mengikut urutan tapi masih lagi dalam tajuk-tajuk tingkatan 5. Contohnya kalau kita lihat slide di sini, pelaksanaan pendekatan modular bukan linear memang terbahagi kepada 4. Tetapi apabila kita masih lagi mengajar tajuk tingkatan 5, cuma tidak mengikut urutan, ia dipanggil mendata dalam mata pelajaran. Jom sekarang kita akan mula tagging. Okey, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana langkah untuk cikgu tagging RPT tahun ini. Mula-mula, kalau kita lihat di sebelah kiri, ini adalah DPK kan. Jadi, cikgu ambilkan pada laju kandungan asas tu, yang 3.1.1 adalah kandungan asas. So, dalam RPT, cikgu masukkan simbol KA yang kuning tu. Dan tertengok pula 3.1.2, kandungan asas. Jadi, kita kuning ataupun tagging pada RPT KA. Ya, warna ni terpulang tapi biar standar. Cuba kalau cikgu suka warna pink, semua KA tu cikgu guna warna pink. Itu contohlah ya, asalkan warna tu terang dan menarik untuk kita rujuk dalam RPT nanti. Dan seterusnya kita lihat 3.1.3 juga kandungan asas. Maka kita akan tagging di dalam RPT KA. Baik, seterusnya kita lihat pula kandungan tambahan. Merujuk kepada 3.1.4 berada di DPK kandungan tambahan. Maka dalam RPT kita akan tagging dia dengan simbol KT. Okey? Dan seterusnya kita dapati terdapat nota pada standar kandungan tu. Nota PK1 tu ada
kepentingan di situ ya. Nota penjajaran kurikulum di sini merujuk kepada cadangan yang dibuat oleh BPK agar kita mengadakan PDP dengan menggabungkan KA dan KT apabila dia sesuai. Sila lihat nota di dalam DPK pada muka surat terakhir dinyatakan guru juga digalakkan untuk menyusun kandungan asas dan kandungan tambahan mengikut kesesuaian peruntukan yang mana boleh diajar bersama-sama atau diikuti dengan standard pembelajaran kandungan tambahan. Jadi, apa yang cikgu boleh lihat di sini, standard pembelajaran 3.1.3 adalah kandungan asas dan dicadangkan diajar bersama-sama dengan standard pembelajaran 3.14 dan 3.15 yang merupakan kandungan tambahan. Maka cikgu pindahkan nota tersebut ke lajur standard kandungan. Maka dia lebih praktikal dan lebih cantiklah cikgu RPT tu sebab kita akan praktikkan seperti mana dalam rancangan pengajaran tahunan kita. Dan cikgu pindahkan bersesuaian dengan apa yang dicadangkan oleh BPK. Kalau lihat di bawah tu pada standard pembelajaran 3.1.6 dicadangkan digabungkan dengan 3.1.7. Jadi proses tagging KA dan KT tadi cikgu buatlah sampai habis mengikut DPK tahun 2021 ni. Dan begitu juga dengan nota penjajaran kurikulum tadi pun cikgu pindahkan masukkan dalam RPT seperti mana yang disarankan oleh BPK. Sekarang kita lihat ada lagi nota tambahan yang diberi oleh BPK. Itu cadangan aktiviti teknik penyampaian PDP dalam masa singkat di sekolah ni. Apa yang ada dalam nota DPK tu? Cikgu pindahkan cadangan aktiviti tersebut ke dalam lajur cadangan di bahagian RPT. Baik, kalau cikgu lihat pada RPT tahun-tahun sudah, memang BPK dah masukkan pelbagai kaedah menarik yang sesuai dipraktikkan di bilik darjah berdasarkan DSKP asal. Ya? Memang banyak cadangan diberi oleh BPK. Namun dengan kekangan masa yang sangat terhad sekarang ni, BPK menyarankan kita menggunakan pelbagai kaedah PDP yang lebih sesuai. Kerana kalau kita lihat berdasarkan yang di SKP lama, aktiviti tersebut cikgu mengambil masa yang sangat lama. Dan kan kita tak cukup masa. Maka cikgu masukkan cadangan DPK ni ke ruang sebelah catatan aktiviti DPK yang baru. Cikgu masukkan ni, cara nak masukkan ni cikgu kena tengok apa yang sesuai. Contoh masa cikgu mengajar tajuk sumber perniagaan iaitu sumber manusia tadi, boleh dia guna kaedah direct instructional learning, boleh wujudkan aktiviti, worksheet keyword, boleh gunakan model ringkas PBL, contohnya kajian kes, pindahkan nota-nota tersebut di sebelah kanan. Masukkan cadangan aktiviti penjajaran kurikulum di ruang catatan RPT kerana aktiviti asal dicadangkan di SKP lama mungkin tidak cukup masa dilaksanakan di dalam bilik darjah. Bagi menyempurnakan lagi RPT cikgu yang lebih praktikal, cikgu buat sampai habis 42 minggu. Masukkan takwim kurikulum sekolah yang ada cuti, perayaan dan sebagainya yang bersesuaian tu. Dan untuk tarikh tempoh peperiksaan awal 2021 kita belum tahu lagi. Jadi cikgu boleh letak saja tarikh jangkaan tersebut supaya nanti RPT cikgu nampak cukup cantik, cukup sempurna untuk digunakan bagi membina RPH. Contohnya seperti ini pada minggu-minggu yang ke-35, 36, 37 sampailah minggu 42, kita dapati kaedah pengajaran kita lebih kepada ulang kaji, fokus kepada kumpulan murid. Namun ini hanya jangkaan saja cikgu kerana kita tak tahu keadaan pandemik ni menyebabkan PKP lebih lama. Maka sesuailah kalau kita masukkan cadangan-cadangan aktiviti itu lebih kepada Google Meet pembelajaran ataupun aktiviti PDPR. Tara, dah siap. Maka inilah dia akhirnya kulit hadapan cover bagi RPT tahun ini seperti mana yang saya sudah share dalam grup Perniagaan Malaysia dan juga saya dah muat naik dalam Google Site PPD KMY. Langkah terakhir sekali, cikgu praktikkanlah RPT tadi dengan menyediakan RPH,
Yang disarankan kaedah pembelajaran teradun iaitu secara modular, menggabungkan dua atau lebih standard kandungan yang kalau kita lihat tadi, standard pembelajaran dah ada kandungan asas dan kandungan tambahan dalam RPH yang disusun secara sistematik dengan pelbagai strategi PDP dan fleksibel walaupun bermula ataupun dilaksanakan dari rumah. Sekian saja video saya pada kali ini. Terima kasih kepada semua penonton dan kepada semua subscriber. Sila turn on notification agar tidak terlepas mengikuti video-video saya pada masa akan datang. Jangan lupa like, share and subscribe agar saya lebih bersemangat untuk hasilkan video-video seterusnya. Jika ada sebarang komen dan cadangan, sila tulis di ruangan komen. Terima kasih. Dan link Google Site saya ada di description. Terima kasih. Jumpa lagi.